Aku kandungkan anak abang ipar. Tak sangka ini kerja kakak. Salam semua, aku terpanggil nak berkongsi ceritaku di sini. Ia adalah tentang diri aku sendiri dan suami yang kini sudah pun menjadi bekas suami. Kami bercinta selama 2 tahun sebelum buat keputusan untuk berkahwin. Kami tak langsungkan majlis pertunangan sebab bagi kami tak ada sebab untuk kami lengahkan lagi pernikahan, memandangkan kedua-dua belah pihak pun bersetuju untuk terus berkahwin. Aku kenal dengan suami semasa aku buat internship dekat company dia. Dia seorang yang kelakar, baik hati dan gentleman bagi aku. Pada waktu tu, ramai rakan sekerja yang lain cuba-cuba nak mengorak dia. Tapi entah kenapa aku yang dia pilih. Bila kenang balik kenangan sewaktu bercinta, buat aku tersenyum. Tapi kini hanyalah ada air mata. Selepas 2 tahun berkahwin, aku masih lagi belum mengandung. Walaupun kami dah berusaha. Yelah, mungkin belum rezeki. Tapi kadang-kadang itu akan membuatkan aku jadi kemurungan dan suka menyendiri. Tapi suami aku masih setia dan sayang aku di saat aku rasa betul-betul rendah diri dan down. Alhamdulillah, orang sekeliling aku juga sering bagi sokongan dan kata-kata semangat terhadap aku, termasuklah rakan-rakan di tempat kerja. Okey, berbalik pada kisah utama. Keluarga sebelah aku ni besar dan kami sering buat gathering berkumpul sama-sama. Namun, ada satu kejadian yang bila aku fikir balik tu adalah petunjuk. Tapi aku abaikan ketika tu sebab terlalu percayakan suami. Malam tu kami semua berkumpul di rumah aku. Kami adakan majlis kecil untuk meraihkan hari jadi anak saudara. Kami buat makan-makan di laman luar rumah. Tapi aku perasan suami aku tak ada semasa majlis berlangsung. Jadi aku pun pergilah cari dalam rumah. Tiba-tiba aku nampak dia keluar dari bilik kami bersama dengan kakak aku. Aku terkejut. Aku minta penjelasan apa yang mereka buat dalam bilik. Tapi aku nampak reaksi diorang macam tenang, tak terkejut ataupun panik. Suami aku kata itu hanya kebetulan sebab kakak aku nak pinjam pencuci muka aku sebab dia terlupa bawa. Kebetulan pula kami pakai produk yang sama. Aku pun percaya apa yang mereka cakap. Aku senyum dan terus tarik tangan suami untuk keluar bersama. Itu adalah petunjuk pertama untuk aku. Tapi siapalah yang aku fikir bukan-bukan tentang suami dan kakak sendiri kan. Tak lama selepas kejadian tu, suami kerap kena pergi outstation. Memandangkan suami aku ni adalah orang penting syarikat, so memang sibuklah memanjang nak uruskan syarikat. Tapi seingat aku, masa tu kakak pun kerap pergi outstation, tapi negeri yang lain. Sekali lagi aku tak suspek apa-apa. Namun banyak kali perasaan kebetulan antara suami dengan kakak aku ni. Mereka boleh terserempak masa makan tengah hari dan kebanyakan apa yang suami bagi dekat aku, kakak pun ada. Aku dah mula fikir yang bukan-bukan. Namun dalam masa yang sama, suami masih jalankan tanggungjawab sebagai suami yang baik. Nafkah zahir dan batin tak pernah curang. Namun sebagai isteri, aku dapat rasa sesuatu yang tak kena. Biasalah firasat seorang isteri kan. Aku solat minta petunjuk daripada Allah. Aku ada dapat mimpi, tapi aku fikir itu hanyalah mainan syaitan. Tambah lagi dalam keadaan aku sendiri yang tengah ragu-ragu dengan suami. Hinggalah satu hari aku nampak suami dan kakak aku makan tengah hari sama-sama. Aku ikut diorang dari belakang. Tujuan aku pergi pejabat suami sebab nak bagi tahu berita gembira yang keputusan UPT aku positif. Maknanya aku hamil. Aku nampak diorang sangat mesra. Kakak siap berpaut tangan dengan suami dan suami pun layan dia macam dilayan aku. Aku terkejut dan cuba tahan air mata. Aku terus kontak bos bagi tahu aku tak dapat pergi kerja sebab sakit. Malamnya aku tak terus terang dengan suami. Aku nak tengok sejauh mana permainan mereka dan nak dapatkan banyak lagi bukti-bukti. Suami masih seperti biasa, layan aku dengan baik.
Sebelum ni aku tak pernah nak check handphone suami sebab aku percaya dia betul-betul. Malam tu, aku nekat check call history dan juga message dia dengan kakak. Aku istighfar panjang baca ke semua message diorang. Lebih dari sembang biasa, hingga perkara-perkara lucah macam suami isteri. Aku tangkap gambar semua sebagai bukti. Kemudian aku terus menangis semahu-mahunya dalam tandas. Dia tipu aku selama ni. Dia buat aku nampak bodoh. Aku sedih mengenangkan anak yang dah ada dalam perut. Aku tak bagi tahu orang lain kecuali kawan baik aku. Sanggup seorang kakak buat adik dia macam ni. Beberapa hari berlalu dan aku masih diamkan tentang kehamilan aku. Sesekali aku tanya untuk menduga suami, sekiranya dia ada apa-apa yang ingin diceritakan atau nak bagi tahu dekat aku. Dia kata tak ada apa-apa. Dia tanya aku kenapa. Aku cakap aku sayang dia dan dia balas yang dia sayangkan aku juga. Sebulan kemudian, Allah gerakkan hati aku sekali lagi untuk ikut suami diam-diam selepas pergi check up baby. Aku nampak suami dan kakak masuk ke sebuah hotel. Padahal dia bagi tahu aku yang dia terpaksa OT malam tu. Aku ikut dan aku tunggu di 2 bilik hotel. Entah berapa lama aku tunggu sehinggalah mereka keluar dengan keadaan baju yang kusut dah macam kena cakar kucing. Diorang terkejut bila nampak aku. Selama ni, saya ingatkan saya boleh percaya awak. Itu je ayat yang mampu aku ucapkan buat suami. Dengan segala bukti yang ada, aku filekan penceraian. Aku rasa jijik. Mak aku tahu hal ni dan dia memang sangat-sangat marah dan halau kakak aku keluar daripada rumah. Aku menangis dekat mahkamah bila kami dah sah bercerai. Aku minta maaf dekat suami sebab tak dapat nak jadi isteri yang baik untuk dia sehingga dia pilih untuk curang dengan kakak aku sendiri. Selepas cerai, dia tahu aku mengandung, dia nak rujuk balik tapi aku tak nak. Hati aku dah terluka. Mungkin aku boleh maafkan jika wanita itu orang lain, tapi dia adalah kakak aku. Aku langsung tak boleh terima pengkhianatan ni. Selama tu, mak dan rakan baik aku yang jaga aku. Sebab memang aku dah tak bermaya dengan keadaan yang tengah mengandung. Aku berterima kasih sangat dekat mak dan kawan aku. Sebab sentiasa ada dengan aku masa aku sangat-sangat down. Sekarang, apa yang lebih memeripkan, bekas suami kini adalah abang ipar aku. Memang sakit sangat. Tapi dalam masa yang sama, aku gembira. Kakak aku akhirnya dapat apa yang dia nak. Seorang suami yang sempurna. Aku tak pergi majlis diorang. Aku tak sanggup. Masa awalnya, mak tak setuju. Tapi aku cakap, aku okey jika itu yang diorang nak. Sekarang, anak aku dah 2 tahun. Dia bijak, handsome macam bekas suami aku. Bekas suami pun tak abaikan nafkah buat anak. Jadi aku terima je. Bila bekas suami datang nak tengok anak aku nangis sebab dia tak tahu. Anak aku nangis sebab dia tak tahu pun itu ayah dia. Aku tahu bekas suami aku sedih, tapi itu yang dia pilih. Aku mengandung seorang diri. Aku berdikari tanpa bantuan seorang suami. Aku ingat lagi masa nak bersalin. Aku dah putus asa, tapi mak yang bagi semangat untuk aku. Hingga saat ini, orang nampak aku macam cool je. Tapi hanya Allah je yang tahu apa yang aku rasa. Sekarang, aku selalu tak pergi kalau ada jamuan ataupun gathering keluarga. Sebab aku tak sanggup nak berdepan dengan diorang. Tapi ahli keluarga yang lain faham keadaan aku. Aku nak jadi wanita yang kuat untuk anak aku. Aku nak dia membesar jadi seorang lelaki yang baik dan menghargai perempuan. Dekat tempat kerja, bos dan rakan-rakan pun begitu menyokong dan sentiasa bagi aku semangat. Bekas suami pula terpaksa berhenti kerja sebab malu dengan rakan sepejabat. Aku harap perkahwinan mereka hingga jannah dan mereka tak khianati rumah tangga mereka seperti apa yang bekas suami aku buat dekat aku dulu. Itulah kisah aku. Terima kasih semua. Doakan yang baik-baik untuk aku dan anak.